Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Bapak, kita mulakan kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah. Amin. Okey. Terus kepada muka surat 15. Muka surat 15 ialah peraturan bilik sains. Okey, ini Ustaz nak habiskan hari ni juga. Sebabnya dia sikit je. Okey, yang pertama, mendengar arahan guru sebelum memulakan aktiviti. Okey, kenapa? Sebabnya takut terjadi apa-apa, takut berlaku kerosakan dan kecederaan. Okey, tengok situasi muka surat 16. Yang ni, okey, yang ni adalah cerita pasal Atan. Inilah. Atan ni seorang murid yang nakal sikit lah. Dia suka bergurau dan lebih bergurau Okey, ini kawan dia kata cikgu belum benarkan. Jadi dia kata tak apa, masuk je. Okey, pertama kena buka tingkap. Dia pasang kipas. Inilah. Okey, kena buka tingkap sebabnya perlu ada pengudaraan bila kita masuk bilik sains ni. Mana-mana bilik lah, kena buka tingkap tu. Okey, bagi salam pada cikgu. Yang ni, Atan ni suka main. Cikgunya suruh ambil radas pun dia nak main juga. Tengok ni. Okey, lepas tu dia buang sampah dalam sinki. Dalam sinki tak boleh buang sampah Itu dia terlanggar. Alamak, tak sengaja. Okey, ni penunuh Bunsen namanya. Yang dipasang ni penunuh Bunsen ni Atan. Dia nak pasang penunuh Bunsen. Okey, sebab hari ni cikgunya kata dia nak mengkaji takat didih air. Okey, tu cikgunya marah. Atan, kenapa kamu mula dulu? Tiba-tiba dia mungkin cikgunya kata kenapa kamu mula dulu? Dia buang api ni ke dalam tong sampah. Tong sampah dia terkejut. Tiba-tiba terbakar. Lepas tu cikgunya padamkan api guna pasir. Itu cikgunya kata inilah akibatnya jika kita tidak mengikut peraturan bilik sains. Okey, peraturan bilik sains sangat penting sebab dalam bilik sains ni banyak benda yang sangat mudah terbakar dan sangat mudah pecah. Pergi muka surat 19 terus, peraturan bilik sains. Okey, ni perkara yang perlu dipatuhi di dalam bilik sains. Okey, yang inilah. Yang pertama, masuk ke dalam bilik sains dengan kebenaran guru sahaja. Seterusnya, buka tingkap dan kipas dan pasang kipas. Jalankan aktiviti mengikut arahan guru. Nyalakan penunuh Bunsen dengan cara yang betul. Ikat rambut dengan rapi ketika mengendalikan eksperimen. Bahan buangan cecair hendaklah dibuang ke dalam sinki dengan air paip yang mengalir. Padamkan bahan yang terbakar atau berbara sebelum membuangnya ke dalam bakul sampah. Buang bahan buangan pepejal ke dalam bakul sampah. Laporkan segera kepada guru jika berlaku kemalangan, kecederaan atau kerosakan. Gunakan peti pertolongan cemas dengan bantuan guru. Susun kerusi dan kemas bilik sains sebelum keluar. Okey, perkara yang dilarang: bergurau dan berlari di dalam bilik sains. Makan dan minum di dalam bilik sains. Menyentuh, menghidu, masukkan sebarang bahan ke dalam mulut tanpa kebenaran guru. Membawa keluar peralatan sains tanpa kebenaran guru. Okey, itu saja untuk hari ini. Tengok buku awak, buku aktiviti. Buku aktiviti Fokus Genius ni. Tengok muka surat muka surat 5. Buat muka surat 5 sehingga muka surat 7. Okey. Okey, muka surat 5 soalannya ialah disuruh buat pemerhatian. Apakah pemerhatian? Apakah pemerhatian bagi setiap penyiasatan di bawah? Okey, awak tulis pemerhatian awak je lah. Okey, pemerhatian adalah inference. Okey, inference kita. Soalan B, nyatakan dua deria yang perlu digunakan untuk memerhati buah-buahan tersebut. Dekat atas ni ada buah. Ustaz rasa yang pertama ni buah mangga kot. Buah mangga, buah oren,
Last sekali, buah rambutan. Yang kedua, nyatakan satu ciri kualitatif yang boleh diperhatikan daripada buah-buahan itu. Okey, kualitatif ialah bahagian dalam dia. Okey, bahagian dalam dia yang boleh diperhatikan. Yang ni takkan awak tak pernah nampak mangga kan? Mangga oren dengan rambutan. Okey. Yang ketiga, ciri kuantitatif. Yang atas kualitatif, yang soalan kedua kualitatif, yang soalan ketiga kuantitatif. Okey, kuantitatif ialah ciri luaran yang dapat awak nampak daripada bahagian luar je lah. Tak perlu tengok bahagian dalam. Okey, berdasarkan 3 biji buah ni lah. 1, 2, 3 ni. Okey, yang keempat, berdasarkan jawapan kamu di 3. 3 ni lah. Nyatakan, namakan alat pengukur yang boleh digunakan untuk memerhati ciri tersebut. Berdasarkan jawapan kamu yang nombor 3 lah. Okey, soalan muka surat 7. Okey, buat sampai nombor 8 lah. Jangan, tadi Ustaz kata buat sampai nombor 7 kan, buat sampai nombor 8. Nombor 7, nyatakan satu ciri sepunya dan satu ciri berbeza daun-daun di bawah. Okey, sepunya ialah yang sama lah. Sepunya ni maksudnya yang sama. Okey. Daun pertama daun mangga, daun kedua daun kelapa, daun ketiga daun bunga raya, daun keempat daun pandan. Okey, ciri sepunyanya apa? Dan ciri berbezanya apa? Berdasarkan jawapan kamu di 1B, lengkapkan peta I think di bawah. Daun mangga, daun kelapa, daun bunga raya, daun pandan. Apa dia? Okey, seorang murid mengelaskan daun pudina, daun serai, daun pandan ke dalam satu kumpulan yang sama. Apakah ciri sepunya yang digunakan olehnya? Okey, yang ni awak kena awak boleh search dalam mana-mana laman seseorang lah. Awak boleh search daun pudina tu macam mana, daun serai tu macam mana, daun pandan adalah kat atas ni. Okey, awak kena search lah. Okey, soalan terakhir sekali, muka surat 8. Rajah di bawah menunjukkan 4 jenis kuantiti P, Q, R dan S. P, tempoh masa 10 ayunan. Q, ukur lilit sebiji buah tembikai. R, kuantiti air masak di dalam botol. S, jisim sebatang paku 5 gram. Okey, nyatakan kuantiti. Soalan 1, nyatakan kuantiti dan peralatan yang berkaitan dengan P, Q, R dan S. P apa? Kuantiti dan peralatan dia. Q, apa kuantiti dia? Apa peralatan? Peralatan ni maksudnya peralatan yang digunakan untuk mengukur. Kuantiti apa yang dia nak ukur, dan peralatan adalah dia mengukur menggunakan apa. P, Q, R dan S. Awak tulislah. Okey. Contohnya saya bagi jawapan R ni lah. R, kuantiti minyak masak di dalam botol. Okey, kuantiti dia adalah liter. Yang diukur menggunakan apa? Menggunakan sama ada dia boleh gunakan alat penimbang ataupun diukur menggunakan bikar yang ada ukuran lah. Okey, contoh nanti awak salinnya. Nanti awak tulis je yang PQS tu, awak cari sendirilah. Okey, perihalkan cara mengukur kuantiti Q. Apa yang digunakan cara mengukur? Nyatakan satu unit piawai yang sesuai bagi setiap kuantiti di atas. Unit piawai ni contohnya yang nombor 3 ni, saya bagi contoh. Nyatakan satu unit piawai yang sesuai bagi kuantiti di atas. Okey, kalau tadi saya bagi contoh R kan, kuantiti minyak masak. R ni kuantiti pula. Unit piawai dia adalah liter. L-I-T-E-R, liter. Okey, itu saja. Jangan lupa buat soalan. Dan hantar sebelum Isnin. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.